Ya, saya. Okey Azina, kita mulalah. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Yang berusaha Encik Nizam bin Muhammad Kasim, Ketua Jabatan Matematik Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Yang berusaha Encik Muhammad Fadli bin Syahrul, Digital Classroom Admin. Yang berusaha Puan Mahira binti Muhammad Mat Rabi, Digital Classroom Admin. Dan seterusnya kepada semua peserta webinar pada petang ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dapat kita berkumpul bersama-sama pada petang ini dalam slot webinar bersama Digital Classroom Admin Malaysia yang bertajuk Introduction to Microsoft Teams. Ya, tanpa membuang masa, saya menjemput Encik Muhammad Syukri bin Syafi, pensyarah matematik untuk membacakan doa. Syukri. Test. Boleh dengar ke? Syukri? Ya, Okey, ya. okey. Okey, Syukri Cun. Boleh dengar ya? Okey. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu, kurniakanlah kami kesejahteraan dan kebahagiaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpah rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ilmu pada petang ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbang buah fikiran, menghubungkan silaturahim untuk meningkatkan lagi prestasi kami. Kepadamu juga kami memohon kekuatan untuk meneruskan majlis ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kekayaan ilmu, pengetahuan dan sifat lemah lembut. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Syukri atas bacaan doa. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Encik Muhammad Fadli bin Syahrul untuk meneruskan sesi webinar kita pada petang ini. Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada pengerusi majlis dan juga majlis doa tadi. Yang saya hormati Ketua Pengarah MNS yang ada ya, ataupun barisan ketua jabatan ya, dan juga pensyarah-pensyarah yang saya hormati sekalian. Okay, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syukur hadirat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama kumpul secara alam maya ya, ataupun secara webinar pada petang ini, walaupun tidak dapat bersemuka secara berdepan ya kerana COVID-19. Okey, sesi kita hari ini kita menggunakan platform Microsoft Teams ya. Saya sebenarnya telah dijemput oleh Puan Faizah daripada unit biologi ya, untuk menerangkan ataupun berkongsi ya dengan semua pensyarah-pensyarah di Matrik Negeri Sembilan ni tentang penggunaan Microsoft Teams. Ya, tapi saya terangkan dahululah sebelum saya mulakan lebih lanjut. Saya pun bukanlah mahir menggunakan Microsoft Teams. Seperti mana saya dan juga tuan-tuan semua, Microsoft Teams ni adalah satu aplikasi yang baru bagi kita lah, bagi saya, bagi pendidik di Malaysia ni lah. Sebab Microsoft Teams ni adalah satu platform aplikasi yang datangnya daripada Microsoft. Sebelum ni
saya pernah datang ke KMNS dan juga pernah membuat sesi webinar dengan unit biologi sebelum ni menggunakan Google Classroom, ya, aplikasi Google. Itu adalah syarikat lain, syarikat gegasi lain IT, ya. Namun ada juga platform yang seakan ataupun lebih kurang sama daripada Microsoft pula, iaitu Microsoft Teams ni lah. Jadi saya tanpa membuang masa, saya tunjukkan saya punya bahan untuk petang ini, ya. Saya akan share screen untuk tuan-tuan dan puan-puan lah. Tapi kalau saya bergerak ataupun present terlampau laju, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah onkan mic untuk bertanya soalan lah. Tapi sekiranya tak ada soalan, mohon offkan mic ataupun video supaya kita punya line hari ni tak terlampau besar sangat, ya, ataupun jam. Okey, sekejap, ya, saya share ke skrin saya. Okey, tuan-tuan, puan-puan boleh nampak tak? Boleh nampak cikgu? Boleh. Ya. Okey. Okey, sesi kita hari ni lah, ya, Microsoft Teams, anjuran Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan lah, dengan kerjasama daripada pihak Digital Classroom. Okey, saya Muhammad Fadli bin Syahrul datang ataupun mewakili lah Digital Classroom, sebuah NGO pendidikan, ya, yang kami bergerak secara berkumpulan untuk orang kata apa, menyebarkan ataupun menyebarluaskan pengetahuan ICT lah di kalangan guru-guru. Kami ni bukannya dibayar upah ataupun dinaung oleh KPM ke ataupun mana-mana, ya. Kami berkumpul sendiri bersama-sama minat dan kemudian menubuhkan gerakan ini untuk berkongsi. Biasanya kami buat bengkel lah, ya, bengkel di mana ada pihak-pihak sekolah-sekolah biasanya akan jemput lah. Kami punya ahli pun di kalangan, mula-mulanya di kalangan cikgu-cikgu sendiri. Namun dah semakin berkembang, ada juga daripada kalangan pegawai, ada juga daripada bekas-bekas pensara universiti. Penaung kami Dr. Azmar tu sendiri adalah konsultan IT, ya, daripada swasta. Okey, itu saja berkaitan dengan Digital Classroom. Okey, sedikit pengenalan diri saya lah, ya. Saya Cikgu Muhammad Fadli bin Syahrul. Okey, orang biasa panggil Cikgu Fadli. Seorang guru akademik biasa di SK Subang Bestari 2 Shah Alam. Okey, saya baru berkhidmat dalam 10 tahun lah pengalaman saya mengajar. Jawatan saya di sekolah pula adalah seorang guru penyelaras bestari ataupun guru penyelaras ICT lah. Kemudian saya juga setiausaha latihan personal atau latihan ladap, merupakan ketua panitia TMK atau Teknologi Maklumat Komunikasi lah, subjek sekolah rendah. Okey, kelayakan yang saya ada adalah Google Certified Educator level 1 dan level 2. Kemudian saya juga seorang Microsoft Innovative Educator lah. Ini kalau sempat saya akan cover lah topik ni. Dan juga saya juga MRE Trainer, ya, 2019-2020. Okey, slots kita yang pertama hari ni adalah Microsoft Teams, ya. Okey, jadi apa yang cikgu perlu faham tentang Microsoft Teams ni, dia adalah macam Google Classroom juga. Dia adalah content management system. Maksudnya kita yang masukkan konten-konten, bahan-bahan pembelajaran di dalam Microsoft Teams. Maksudnya kalau student cikgu create satu Teams dan student-student join, dia tak ada bahan yang dah sedia ada. Cikgu sebagai creator ataupun pembuat Teams tu perlu masukkan bahan-bahan pembelajaran tu lah. Okey, yang kedua, cikgu juga boleh buat tugasan, ya. Kalau kita create Teams yang berbentuk classroom, dia ada banyak-banyak jenis Teams. Ada Teams untuk persatuan, ada Teams untuk organisasi, ada Teams untuk pejabat. Tapi kalau cikgu buat Microsoft Teams untuk classroom, dia boleh diberikan tugasan. Maksudnya student dalam tu boleh dapat tugasan, ada due date, ada tarikh submit dan sebagainya lah. Kemudian poin yang ketiga, cikgu-cikgu juga ataupun pensyarah-pensyarah juga boleh menggunakan aplikasi Microsoft lah. Aplikasi Microsoft Word, Word, PowerPoint dan juga Excel lah, ya, yang sedia ada dalam komputer. Ataupun kalau rasanya sebelum ni Matrik Negeri Sembilan ataupun semua matrik katanya dah pernah biasa guna Office 365.
Okay, Office 365 ni is a bonus lah, memang platform Microsoft. So dia boleh digunakan dengan lancar lah dalam aplikasi Microsoft Teams ni. Okay, dan poin yang terakhir keempat tu, selain daripada cikgu memberi tugasan saja kepada murid, cikgu boleh memberikan grade, markah. Ya, maksudnya kalau di sekolah biasanya kami cikgu-cikgu kami gunakan PBL di mana darjah 1, 2, 3 sekarang dah tak ada exam. Jadi bila tak ada exam, macam mana kita nak ukur kebolehan murid dan macam mana kita nak gradekan murid ni yang okey, sederhana dan yang perlukan lagi perhatian lah. Jadi daripada sistem grade ni kita tahu pencapaian murid. Jadi kalau di matrikulasi, saya rasa ada sistem dipanggilkan PB kan. Jadi PB ni dia macam assignment kalau tak silap saya, untuk support exam, mereka punya exam markah. Ya, akan dikira lah sebagai final year punya markah. Okay, jadi itu sajalah untuk ringkas. Saya akan tunjukkan sendiri nanti macam mana cikgu nak join. Ini adalah aplikasi Microsoft Office 365 dalam Microsoft Teams. Biasanya kalau hari itu saya terangkan Google Classroom, biasanya kita akan gunakan 3 atau hingga 5 aplikasi inilah dalam Google. Tapi dalam Microsoft pun dia ada aplikasi ataupun function yang sama, iaitu di sebelah kiri tu kita ada OneDrive macam Google Drive untuk kita simpan semua barang-barang kita, file-file kita. Kemudian kita ada Word, Excel dan PowerPoint yang 3 di tengah tu. Biasa saya rasa ini tuan-tuan puan-puan biasa gunalah. Dan di sebelah kanan sekali tu Microsoft Forms yang warna hijau tu, di mana macam Google Form kita isikan borang, feedback, dan Microsoft pun kita boleh buat form kita sendiri ya. Okey, jadi ini slot bonus lah kalau sempat saya terangkan. Okey sekarang ni saya akan share skrin yang lain pula. Okey, setakat ni boleh faham cikgu, ada soalan tak? Okey cikgu. Ya. Alright. Okey, saya sambung ya. Okey. Jadi cikgu cara nak buka Microsoft Teams tu, cikgu hanya perlu menggunakan browser lah, internet browser, sama ada Google Chrome ataupun kalau ada Microsoft Edge pun boleh pakai. Okey, saya biasa guna Google Chrome lah. Saya akan buka Google Chrome. Okey. Saya difahamkan semua lecturer KMNS dah terima ID portal MOE DL betul? Yang diberikan oleh kementerian kan? Ya Tapi cikgu. ya, okey. Saya tak pasti dengan gunakan akaun 365 melalui akaun KMNS ni ataupun Matric ni. Jadi ada setengah orang dapat, ada setengah orang tak dapat. Jadi saya suggest cikgu aktifkan dulu ID tersebut di office.com ya, office.com. Okey, ataupun saya tunjukkan sikit office.com macam mana cara kita nak aktifkan tu. Kita type di halaman URL office.com. Okay, bila dah masuk, dia akan minta sign in. Cikgu sign in kan, cikgu punya account portal MOEDL tu. Yang belakang dia ada moedl.edu.my ya. Yang saya tahu matrikulasi depannya bermula daripada BM ya. Okay. Ya, betul cikgu. Okay. Jadi kalau cikgu dia mula daripada G, guru. Kalau matrik mungkin dia daripada BM. So aktifkan di sini, masukkan je ruangan tersebut di bahagian sign in ya. Okay. Jadi itu untuk activate lah. Okey, untuk kita mulakan Microsoft Teams ni sebenarnya dia dah built in dalam portal digital yang KPM bangunkan. Jadi ini antara URL yang tuan-tuan puan-puan mesti ingat lah, moedl.edu.my ya. Portal moedl.edu.my. Ya, saya zoomkan sikit supaya boleh tengok. Nampak ke? Boleh cikgu. Kalau zoom lagi bagus aku. Ada zoom lah bagus Sekejap. Okey, URL tu saya tak boleh nak zoom. Tapi MOEDL kat atas ni ya. Tengok saya type ni moe-dl.edu.my ya. Cikgu boleh salin lah ni kalau perlu ingat. Perlu salin lah moe-dl.edu.my. Okay, cikgu tekan enter saja. Dan dia akan terus paparkan seperti inilah. Maksudnya ada ruangan log masuk dan log keluar ya. Apa yang kita perlu buat adalah klik log masuk. Okey, macam saya dah sedia save account ni dalam Google Chrome saya lah.
Kalau cikgu tuan-tuan dan puan-puan belum lagi save, boleh typekan ID tu tersebut atau copy paste je. Okey, dan masukkan password lah kalau diminta. Okey, ini menu utama Menu utama digital learning, portal yang dibangunkan oleh KPM yang digunakan oleh seluruh semua guru-guru under Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Kalau guru-guru luar daripada agensi KPM dia tak guna portal ni, macam guru MARA ataupun guru swasta Okey, dia orang tak ada ID. Jadi kita yang bernaung bawah Kementerian Pendidikan ni semua dah dapat ID. Sama ada guru, sama ada murid, sama ada pensyarah matrikulasi dan juga pelajar-pelajar. Okey, cikgu klik menu guru di sini. Atas tu ada paparan. Okey. Dalam menu guru ni terdapat banyak button-button macam buku teks apa semua ni, aplikasi, tapi yang saya nak terangkan di sini adalah Microsoft. So cikgu letakkan mouse di atas aplikasi, nanti dia akan turun. Boleh pilih Google. Okey. Google ni kita dah go through itu. Okey, ini semua application dia. Okey, dan yang hari ni topik kita adalah Microsoft. Okey, di dalam portal ini pun dah diletakkan Microsoft punya apps iaitu Office 365, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive yang saya terangkan tadi. Dan juga ada Minecraft Education ni, saya rasa biasa kalau tuan-tuan puan-puan ada anak-anak dia orang biasa guna ataupun main game guna Minecraft ni. Jadi untuk Minecraft di dalam portal ni adalah jenis yang education, yang untuk pembelajaran. Okey. Ini topik kita iaitu Microsoft Teams. Cikgu klik je di Microsoft Teams. Okey, dia akan buka paparan dalam bentuk laman web. Okey. Jadi di sini cikgu ada dua option Cikgu ada dua option. Satu, cikgu login dalam web ataupun cikgu install. Biasanya dia akan minta install lah. Kalau cikgu dah install, tak apa ni sebab saya dah sign in. Alright. So jadi bila cikgu dah install, aplikasi tu akan ada di desktop cikgu lah. Macam saya dah install siap-siap lah. Okay. Alright. Jadi setakat ni ada soalan cikgu? Boleh faham Okay. Bila cikgu dah install, cikgu boleh buka Microsoft Teams tu. Okay, macam saya sekarang ni saya sedang paparkan sesi kita lah. Okay, ada nampak kat sini. Okay, ini adalah menunya. Kalau kita tak video call ni, okay, biasanya dia akan naik aktiviti ni lah. Alright. Sini adalah ruangan recent history kita, apa yang kita dah bercakap, berbual dengan siapa. Kemudian ada ruangan chat. Ini Teams yang kita sertai sebelah sini. Okey, ataupun kita ada yang PM private kita pun akan naik kat sini lah Okey, ini Teams pula adalah Teams yang kita join ataupun yang kita dah create. Okey, ini antara beberapa Teams Microsoft Teams yang saya dah create ataupun yang saya dah join. Okey, salah satunya Bengkel College Matrikulasi Negeri Sembilan lah. Ini saya buat hari tu. Okey, masa sebelum sesi kita bermula lah pada hari ni. Okey. Jadi di bahagian ni, kalau kita klik satu Teams ni, ini adalah ruangan general. General ni maksudnya apabila kita create je satu Teams, dia akan automatic klik general di sini. Okey, general ni tempat bahagian kita nak post apa-apa seperti chat. Kat bawah ni ada button lah untuk cikgu tuliskan paragraf, ada color, cikgu boleh sengitkan tulisan, ada function bold, highlight dan sebagainya lah. Okey. Okey, ini function chat macam biasalah, cikgu boleh attach file pun boleh daripada OneDrive cikgu untuk dimasukkan dalam ni. Okey, untuk makluman, Teams ni hanya boleh disertai oleh rakan-rakan kita lah. Maksudnya rakan-rakan yang sama domain dengan kita yang gunakan edu.my, MOEDL tu. Ataupun kalau Matric ada ID sendiri, contoh KMNS tu, boleh gunakan KMNS lah. Okey. Jadi saya akan ajar cikgu macam mana nak create Teams Okey, sebelum tu saya harap cikgu-cikgu semua dah install Teams masing-masing dan boleh buka. Boleh? Cuba. Okey, setakat ni faham tak? Faham cikgu. Ya. Kalau saya laju, bagi tahu Okey. Ini tadi adalah Teams yang kita dah sertai. Okey, nampak tak dekat button atas sebelah kanan ni ada kotak join or create team ni. Okey, join atau create team ni cikgu boleh klik sini. Okey. Cikgu akan jumpa beberapa Teams yang domain kita, rakan-rakan domain kita bina.
Macam saya ni, saya terjumpa 2 lagi group yang saya tak sertai, dia akan ada button join team lah. Kenapa saya boleh nampak dia orang ni? Sebab dia gunakan public. Nampak dia guna public. So bila public, semua orang dalam domain ni boleh nampak. Kalau kita guna private, maksudnya dia tak akan muncul kat sini lah. So kita klik satu create team kat sini. Okay. Ada 4 jenis team cikgu ya. Satu kelas, satu professional learning community, yang ketiga staff dan ada. Empat-empat ni mempunyai peranan atau perbezaannya tersendiri ya. Macam kelas ni, dia boleh digunakan untuk buat assignment. Kat sini dia ada terangkan. Okay, kat atas ni, create assignment, quizzes, record student feedback or give your student a private space lah. Okay, dan dia juga akan buatkan satu notes dalam kelas book menggunakan OneNote. Kalau cikgu biasa guna OneNote lah. Okay, saya tak jadi create yang tu. Okay, kita tengok yang kedua pula. PLC atau Professional Learning. Dia tak ada function assignment. Tapi dia ada function untuk organize material, collaborate, maknanya bekerjasama dan juga ada OneNote. PLC ni sesuai untuk kalau jabatan lah ya. Jabatan yang sama, contoh jabatan biologi. Dia nak share dia punya bahan dengan rakan-rakan yang lain. Jadi PLC ni sangat sesuai lah. Okey, kemudian kita ada yang ketiga, staff. Staff pun berbeza juga. Dia ada, kita boleh communicate, ada share important documents, maksudnya dokumen-dokumen rasmi, ataupun staff notebook untuk kita track. Contoh meeting ke, maklum balas ke kan. Kita boleh menggunakan mesyuarat ni dalam Microsoft Teams. Maksudnya kalau kita nak feedback, maklum balas tu, kita catatkan je terus di notebook tu lah. Dan yang terakhir, yang jenis others ni dia lebih bebas lah. Dia tak terikat dengan apa-apa, kita boleh post apa-apa. Tapi function dia limited lah, dia tak ada OneNote, dia tak ada assignment dan dia tak ada function lah. Okay, cikgu cuba tengok kat bawah ni ada privacy ni kan. Okay, saya nak mention kat sini. Privacy ni maksudnya private, only team owners can add members. Maksudnya siapa yang create, dia lah yang boleh add. Ataupun creator tu, admin tu tadi dia add admin yang lain-lain tu je boleh add members. Maksudnya orang lain tak boleh join sesendiri, sesuka hati. Okay, kalau kecuali diberi class code lah dan dia punya member lah. Yang kedua, public. Public maksudnya anyone in your organisation can join. Maksudnya kita boleh bagi class code, kita boleh bagi link. Nanti saya akan terangkan macam mana nak beri. Jadi, any organisation yang sama domain dengan kita boleh masuk dalam grup ni. Dan satu lagi tambahan, nota tambahan adalah organisasi luar tak boleh join cikgu ya. Contoh, kalau cikgu guna pakai MOEDL, kemudian student cikgu nak pakai Gmail ataupun Microsoft Outlook yang lain, dia tak akan boleh dapat join sebab domain yang berbeza. Sebab tu saya tekankan di sini, gunakan ID yang sama ataupun ID education yang sama. Macam kalau sekolah ataupun tuan-tuan puan dah dapat MOEDL tu boleh pakai teruslah. Kalau nak pakai KMNS, maksudnya student pun kena pakai KMNS ya. Alright. Boleh faham setakat ni cikgu ya? Ada soalan? Ada nak tanya ke? Sebelum saya pergi next step. PLC tu kan cikgu? Alright. Boleh up to berapa orang? Dia kalau tak silap saya boleh 250 orang. Kalau kelas Ataupun pun sama tak? Kelas pun sama. Tapi saya tak pernah test dia punya limit. Sebab katanya sempena musim COVID ni dia orang upkan sikit limit tu. Tapi kita boleh cubalah tengok. Tapi saya rasa Teams yang kita nak create ni serupa macam Google Classroom. Kalau untuk pensyarah biasa dengan student, gunakan kelas lah untuk send bahan ataupun nak buat assignment. Okay, saya create satu ya. Contoh saya buat kelas 1 Lily ya. Okay. Kemudian saya next. Okay, dia sedang create. Okay, dekat sini dia akan tanya kita nak add student ke kita nak add teachers. Teachers ni maksudnya function dia lebih kurang macam kita lah cikgu. Ya, maknanya dia boleh bagi bahan, dia boleh add student. Okay, ataupun kita boleh cari daripada distribution list. Maksudnya sebelum kita nak buat Microsoft Teams ni, make sure kita dah ada soft copy lah student ID kita. Okay, ataupun kalau kita boleh type kat sini, contoh saya type nama Cikgu Faiza, dia akan naik lah.
Ini domain-domain yang sama dengan kita, MOEDL. Jadi dia boleh detect lah, boleh search. Okay, begitu juga dengan teacher. Okay, saya akan type pun dia akan naik. So saya boleh pilih lah siapa-siapa dia orang ni untuk jadikan teacher atau student. Okay, boleh dapat ya. Okay, contoh saya cari seorang lah. Mahira contoh kan. Okay, saya add. So ini function kalau kita search lah ataupun kita type satu-satu email dia ya, contoh. Tapi email ni mesti sama lah ya. Contoh kita nak type guru, okey. Dia akan naik kat situ lah, sama ada dia akan naik kat ID atau G. Okey, kalau kita ada soft copy, contoh ya, saya nak tengok kalau kita ada soft copy. Kalau kita ada soft copy student, okey ya. Okey, contoh kita ada soft copy student. Kita boleh copy paste je daripada satu-satu. Maksudnya cikgu dah siap sedia dah ID student dan juga untuk di-add-kan dalam Microsoft Teams tadilah. Cikgu copy paste, cikgu masukkan satu-satu di sinilah sebagai student. Ni agak leceh sikit lah sebab cikgu harus add seorang demi seorang. Okay, teachers pun macam tu juga. Alright, so saya dah add seorang student. So saya close. Okay, ini adalah kelas 1 Lily paparannya. Okay, tadi saya terangkan macam mana nak add student satu persatu. Ada kaedah yang kedua, cikgu boleh tengok dekat manage team ni. Okay, cikgu boleh klik manage team ni. Cikgu pergi ke setting dan cikgu pergi ke team code. Okay, kita boleh generate team code daripada sini. Maksudnya cikgu, bila kita berjaya create satu Microsoft Teams tu, kita boleh dapatkan kod daripada sini dan kod ni kita berikan kepada student. Okay, student macam contoh saya dapat RUUTSM ni. Okay, saya copy contoh kan. Okay, saya sekarang ni kadang-kadang saya student pula. Okay, saya student pula. Kat mana student ni nak join tadi, masa dia klik join atau create ni tadi, masukkan kod di sini. Jadi dia boleh tekan klik join team lah. Saya tak payahlah klik sebab saya yang create. Okay, jadi student tu akan automatic masuk. Student tu akan automatic masuk dan akan naik notification banyak-banyak kat sini. Okey, cikgu ni kelas ni dah masuk. Contoh saya bagi satu contoh ya. Okey. Alright. So ini adalah kita boleh nampak siapa yang masuk dan dia boleh chatting kat situ lah. Okey. Ini contoh yang saya create tadi. Okey cikgu, ini cara yang kedua cikgu bagikan kelas code ikut manage team tadi ya. Okey, cara yang ketiga, cikgu nampak tak sini get link to teams ni. Okay, get link to teams ni maksudnya dia dah createkan satu link dan kita boleh paste dalam grup Telegram atau grup WhatsApp kita lah. Ya, contoh cikgu dah buat dengan student-student cikgu. Cikgu ambil je link ni dan cikgu copy lah dalam media sosial. Cikgu copy dalam WhatsApp ataupun Telegram cikgu lah ya. Okay, boleh faham setakat ni ya? Itu cara nak add student ya. Okay. Perhatikan yang saya create ni adalah Teams class ataupun untuk general. Okay. Dekat atas ni dia ada files. Okay. Cikgu nak tanya sekejap. Ya, okay. Cara ketiga tadi yang cikgu cakap get link to Teams tu, memang links tu dia dah create siap-siap Dia yang create siap-siap. Dia akan bagi kat sini. Nampak ni get link to Teams, bila kita tekan dia highlight. Dah bagi dah. Okey. Dia bagi. Kita copy je. Kita tak payah type apa-apa. Cuma kita carilah media sosial kita tadi ataupun Telegram contoh. Kita paste lah ke dalam mana-mana. Ini yang saya buat kaedah ni lah dengan cikgu-cikgu semua. Jadi kita boleh paste je kat mana-mana grup kita ya. Okey. Terima kasih cikgu. Ya, okey. Alright. Seterusnya kat atas ni ada tab files. Maksudnya apa-apa file yang kita nak share dalam kelas ni dia akan automatic create dan kita boleh masukkan dalam ni lah bahan-bahan pembelajaran. Okay. Yang ketiga ni kelas notebook. Dia akan create satu notebook lah ataupun OneNote yang cikgu biasa guna ya. Kalau cikgu biasa guna dia akan create kan. Okay, dia ada 3 jenis. Satu collaboration space. Maksudnya semua orang boleh edit. Teacher can edit, student can edit.
Okey, content library maksudnya bahan tu cikgu nak bagi untuk student-student ni tengok je. Maknanya cikgu yang buat, edit dan student can only view. Okey. Dan juga student notebook maksudnya student edit content tu tapi setiap orang murid akan dapat dia punya sendiri notebook. Maknanya dia tak berkongsi lah. Student A buat student A punya buku, student B buat student B punya buku. Dan kita je yang boleh tengok, dia sama-sama dia tak boleh tengok. Student A tak boleh tengok student B punya. Okey, itu beza dia. Yang content library ni buku yang sama, cikgu yang edit tapi semua student boleh tengok. Yang ni pula collaboration, OneNote ataupun buku yang sama, cikgu boleh edit tapi student pun boleh edit ya. Ini sesuai untuk cikgu bagi assignment lah. Kalau cikgu nak bagi bahan janganlah sebab takut student teredit ke, terdelete ke dan sebagainya lah. Kalau student notebook ni mungkin cikgu nak track progress one by one student cikgu. Cikgu bagi assignment, latihan dan dijawab sendirilah dalam notebook tu. Okay. Jadi saya tak pilih lagi ya. Saya ambil betul-betul saya ambil ni. Okay, saya ambil. Okay, saya tekan create saja. So dia akan automatic create untuk kita lah kelas notebook kita. Okay. Sementara dia ready tu dia memang akan ambil masa lama sikit lah. Okay, done. Okay. Alright. So dah adalah kelas notebook. Okay. Jadi kalau mana-mana pesyarah yang mahir menggunakan notebook ni, bolehlah orang kata expand ataupun function dia lebih menarik lah. Macam saya jaranglah guna notebook ni sebab saya mengajar di sekolah rendah. Ya, student-student memang nampak dia dah siap create kan nama student kita kat sini. Jadi untuk Cikgu Mahira ni dia dah ada homework, kelas note, dia dah ada handout. Okay. Okay, untitled page kosong lagi, dia ada handout. Maksudnya kat sini kita boleh masukkan untuk semua dan kita boleh track progress quiz dia. Okay ya, setakat ni. Okay, dia ada function class notebook. Ni special Windows atau Microsoft ni dia ada OneNote. Okay, yang keempat. Ya. Okay, yang keempat adalah assignments. Jadi assignments pula. Okay, pun kosong lagi ni. Kita nak test, kita tekan get started. Okay, kita kena create dululah. Maksudnya daripada kita ada pilihan dua ya, assignment dan quiz. Quiz maksudnya dia akan buat. Finish Dia already? akan Give her, get one. Cikgu kalau ada on mic tu tolong off ya. Takut ada soalan pula. Okay ya. Alright, dan juga ada assignment kat sini. Maksudnya assignment ni cikgu bagikan tugasan je lah macam biasa. Kalau from existing ni maksudnya yang dah sedia ada lah. Maksudnya bahan-bahan yang kita pernah buat di kelas-kelas lain kita boleh guna. Okay, contoh saya ambil DCA kat sini. Apa-apa bahan yang dalam classroom lain tu tak ada. Ni dia tak buat lagi lah. Okay. Alright, so saya create satu assignment. Okay, perhatikan di menu assignment ni. Dia seakan-akan ataupun lebih kurang macam Google Classroom yang saya ajar sebelum ni. Kita ada tajuk, title. Kita ada instruction. Maksudnya cikgu bagilah arahan ataupun penerangan tentang tugasan yang nak diberi tu. Kalau ada resource, cikgu add resource. Maksudnya resource ni bahan-bahan yang murid-murid ni boleh guna ataupun boleh rujuk ke ataupun ada link ke. Ya, mana-mana cikgu nak sertakan boleh masukkan di sini. Kategori ni tadi maksudnya kalau ada tajuk-tajuk subtopik lah dalam contoh cikgu mengajar biologi kan. Jabatan biologi. Mungkin ada kategori biologi pokok, biologi haiwan, saya pun tak tahulah sebab saya tak ambil biologi ya. Tapi mungkin cikgu ada sub-topik dalam tu cikgu boleh kategorikan. Okey, points pula. Cikgu boleh letak points lah sama ada biasanya kita letak peratus lah, percentage 100. Ataupun katalah itu adalah tugas assignment, dia punya markah penuh hanya sama ada 60 ataupun sama ada 40 je. Cikgu boleh set lah berapa cikgu nak. Dan kalau ada rubrik lagi bagus lah, maksudnya sesuai lah. Rubrik cikgu boleh create sendirilah. Ini pun saya belum teroka sampai habis. Tapi kalau saya tahu rubrik ni biasa digunakan di IPT lah. IPT biasanya dia akan ada kriteria lah untuk poor macam mana, fair, good and excellent lah. Ini yang dia dah memang buat. Kalau cikgu nak tambah sendiri boleh kat sini ya. Okay, saya tak pergi banyak lah pasal rubrik tu sebab saya pun tak berapa mahir. Cikgu-cikgu boleh teroka lah.
Okey, dan apa dia akan assign kat sini adalah kelas 1 Lily yang kita dah buat tadi. Okey, kita boleh tambah kelas lain kalau kita nak, kalau kita ada banyak kelas. Okey, student pula macam Google Classroom juga, kita boleh set kat student ni je ke ataupun all student ke, ataupun kita nak bagi, kita tak nak kat dia pun boleh, kita tick. Ni sebab ada contoh satu student, kalau ada ramai dia akan bawa sampai bawah. Okey, dan due date. Due date ni maksudnya tarikh tutup lah. Kita boleh set tarikh tutup dan juga pukul berapa dia akan off. Okey, kat bawah ni cikgu tengokkan nota ni. Assignment will post immediately with late turn in allowed. Okey, kita boleh edit kat sini. Maksudnya, kalau kita tak tekan tadi, assignment yang kita post ni, dia akan immediately sebab sekarang ni dia akan post start 4 April dan student boleh terus buat sekarang. Tapi kalau lepas tarikh due date ni, dia akan lambat, dia akan jadi late. Tapi student masih boleh hantar walaupun late. Okay, kalau cikgu tak nak student lepas late tu dia tak boleh hantar, kita tekan close date. So kat sini dia akan tukar late turn in not allowed. So bila not allowed, student dah tak boleh hantar lah tugasan tu. Tapi kalau cikgu nak bagi peluang, so late turns in allowed. So mana lepas tarikh due date kat sini dia akan ni lah. Okay, schedule ni maksudnya kita boleh send lambat lah. Assignment will post on Saturday. Hari ni Jumaat. So tomorrow baru dia send kat student dan due-nya mula pukul 9 pagi, due-nya pukul 12 ataupun sebelum pukul 12 tengah malam. Okay, dan close date dia ni lah. Okay, boleh cikgu ya setakat ni. Ini function assignment atau due date. Ada apa-apa nak tanya ke pasal assignment ataupun due date ni ya? Saya rasa boleh faham kot lah. Cuma kita nak kena teroka lah. Okay. Dan juga tab terakhir ni adalah grades. Maksudnya, bila assignment tadi tu yang kita dah hantar tu tadi. Oh, tadi saya tak tekan save lah. Okay. Bila kita dah buat satu assignment contoh. Okay. Kita klik assign. Oh, tak ada point ni, alamak. Okey, boleh edit lagi. Untuk saya letak satu sini ya. Okay, saya update. Okey, kita dah assign ya. So, dah ada student, dia belum not turn in lagi. So, kita kena tengoklah hasil kerja dia. Ya, contoh kita nak minta dia bentuk dalam letakkan Word ke, letak PowerPoint ke atau kita letak dia jawapan je. So kat sini ruangan kita nak bagi markah. Contoh kita bagi 95. Okey. Ini sebab dia tak buat lagi kerja. So kita klik return. Bila kita klik return, student ni dah dapat markah. So dia akan naik kat sini graded. Return Okey, kalau student cikgu banyak, ramai, cikgu boleh export to Excel dan dia akan create satu Excel barulah untuk cikgu-cikgu tengok. Okey. Okay, ini student view dia tahu subjek bio due tomorrow, arahannya sila buat je. So dia boleh baca kat sini. Alright. Okay, edit assignment tadi kalau kita nak edit apa-apalah, nak tambahan ke, nak ubah ke, masa ke, tarikh ke. Okay, grades ni kita boleh tengok lah student kita punya grades. Okay, baru ada satu assignment iaitu bio dan student Mahira ni dia dapat 95 markah. Kalau cikgu ada banyak lagi student, dia akan naik kat bawah ni lah, student-student yang lain. Kalau cikgu dah letak 2, 3, 4 assignment, kat sini pula dia akan susun. Assignment 1, assignment 2, assignment 3, assignment 4 dan assignment 5 dan sebagainya lah. Dan cikgu boleh export ke Excel jugalah untuk lihat progress student cikgu ya. Itu digunakan untuk apa? Assignment lah. Export ke Excel cikgu, nanti boleh print lah Ya, boleh export ke Excel lah. Maksudnya kita klik kat downloads folder ni. Dia kata kat downloads folder. Okay, kelas 1 Lily. Okay. Dia terus save dalam kita punya ni lah. Okay. So dalam ni dia naik lah nama student ni. Okay, last name sebab orang putih biasa pakai first dengan last name. Okay, email dia, subjek bio dia dapat berapa, points penuh berapa, 100, feedback. Kalau kita ada tulis kat return tadi, kita boleh lah tulis apa-apa. Jadi feedback ni tak ada apalah. So mungkin kita boleh copy ni, kita boleh buat satu lembayan markah masuk dalam filing dan sebagainya lah untuk report kita.
Okay, cikgu. Terima kasih. Alright. So, saya rasa hari ni je lah kot. Sebab takut banyak-banyak kan pening juga. Yang lebih sebenarnya kena teroka sendiri cikgu ya. Okay, boleh faham cikgu? Okay, ini Teams untuk untuk kelas ya. Team untuk kelas. Okay. Kalau cikgu-cikgu ataupun tuan-tuan puan-puan nak buat grup yang tidak rasmi contoh kan, selain daripada PLC ni pembelajaran profesional mungkin berkaitan dengan jabatan kita, staff ni mungkin digabungkan semua jabatan ataupun kerani-kerani pun boleh masuk dalam sini. Others ni maksudnya club, study, after school activity ataupun grup membawang ke kalau cikgu kata boleh namakan cikgu buatlah grup sini, grup tak rasmi. Buat nama cikgu geng apa contoh, geng bawang kata kan. Type lah geng bawah. Okey, saya nak ajar hari ni adalah macam mana kita nak create meeting. Ya, meeting. Sebab cikgu nak bersemuka macam ni kan, sesi yang buat video call ni. Macam mana agaknya nak buat tu? Okey. Cara dia adalah cikgu pergi dekat kalender. Okey. Contoh sini saya dah buat satu meeting CAMNS, Introduction to Microsoft Teams. Katalah cikgu ada tarikh yang cikgu nak buat. Contohnya ni dia tunjuk work week, minggu bekerja. Kita nak suruh dia. Katalah kita nak buat satu sesi pada hari Sabtu contoh. Okey, kita boleh set 2.30 ataupun set masa kat sini pukul 8 pagi. Kata kuliah biasa start pukul 9 ke kan. Dalam masa setengah jam ke sejam, ikutlah. Katalah sejam. Okey, buatlah tajuk kat sini. Okey, kuliah ke, tutorial ke. Required attendance ni maksudnya optional lah. Cikgu boleh letak atau cikgu tak payah letak pun tak apa. Tapi kalau nak letak, letaklah nama student ke nama cikgu yang berkaitan. Okey, yang lain ni tak ada apa-apa ni, just cikgu nak tambah detail lah. Lepas tu cikgu tekan save. Okey, nampak tak dia akan naik kat sini pada hari Saturday. Mana tadi ya? Pukul 8 pagi ya. Okey. Okey, tutorial ni tadi kan. Okey, nampak tak dia ada kat sini? Okey. Dia dah set. Oh sorry, tadi ada satu lagi benda saya nak letak kat sini. Ya. Katanya boleh edit lah. Okeylah, saya delete balik lah. Ni salah buat tadi. Okey, sekali lagi saya pergi kat sini dekat Saturday dalam pukul 2.30 sampai pukul 3.30 sejam. Okey, ni ada satu button tadi yang tak ada, channel ni. Okey, kalau cikgu dah buat grup, katalah grup membawang tadi ke ataupun grup kelas ke, cikgu masukkan dalam channel mana dia nak masuk. Ya, contoh saya letak dekat sini kelas 1 Lily ni tadi. Okey. So saya akan send lah. Dia akan ambil proses lah, depend pada internet cikgu dengan kelajuan. Okay, dia akan create kat sini lah. Kadang-kadang berjaya, kadang-kadang tak berjaya. Tengok juga keadaan. Kalau line putus-putus tu biasanya tak berjaya lah. Hello? Cik Fadli? Dah putus ya? Lain tu. Hello? Hello? Okey. Okay.
tergangguan sikit tadi ya. Mungkin masa dia proses tadi tu gunakan banyak jadi dia terhalang sikit lah. Okay, saya sambung balik ya. Okey cikgu. Alright. Okay, nampak ke saya punya ni? Diksi 74 gig. Tak cikgu? Ya. Sepatutnya Okay, nampak tak? dia keluar butang join ya, cikgu. Keluar butang join. Oh. Okay, tadi saya buat kat sini ya. Kalender. Okay. Ni yang saya create tadi lah. Terputus tadi kan. Okay. Ada button join ni. Okay. Tadi saya letak channel dekat kelas 1 Lily ni kan. Okay, kita tengok dekat kelas 1 Lily ni. Okay, dia akan naik kat sini. Nampak tak? Okay, siapa yang join dia boleh nampak lah no title ni, saya tak letak tajuk tadi. So, kalau lah dah ada student dalam 1 Lily ni tadi, dia klik kat sini je lah. Dan dia klik join. Saya tak nak klik lah, nanti kan terkeluar lagi ya. Tapi saya nak bagi contoh lah. Bila dia klik join ni, dia nampak lah muka dia dengan video apa semua tu. Dan kalau ada cikgu tu, dia boleh terus join lah. Okay, boleh faham setakat ni cikgu? Boleh tu. Boleh ya. Maksudnya cikgu sebagai pensyarah tadi nak create sesi tu. Tapi katalah kalau student cikgu tu dia tak ada dalam kelas 1 Lily dan dia pun tak ingat ID MOEDL dia. Ada satu lagi cara, kita boleh add, kita boleh buat video lah. Kita tak boleh add dia masuk Teams tapi kita boleh add dia dalam video conference kita dengan memberikan link. Ya. Link tu ada di bawah ni sebenarnya. Nampak tak perkataan join Microsoft Teams meeting ni cikgu? Nampak tak? Nampak cikgu. Cikgu sebenarnya kena point dekat sini, cikgu ambil copy link. Nampak tak? Cikgu ambil copy link. Okay. Copy link. Cikgu kena paste kat mana-mana dulu tau. Baru cikgu akan nampak dia punya link tu sebenarnya. Contoh saya paste kat sini. Nampak dia jadi satu link baru. Nampak tak? Nampak. Okay. Jadi sebenarnya links ni tadi yang kita paste kat sini ni dia ada dalam tulisan ni sebenarnya. Tu trik dia. Okay. Jadi student cikgu kena dapatkan link yang ni yang saya paste ni. Nampak tak? Dan cara satu lagi cikgu boleh paste ke dalam media sosial cikgu. Contoh cikgu ada Telegram kan. So cikgu paste kat sini. So cikgu send lah ke group cikgu. So student cikgu tu tadi dia klik je link ni. Dia akan disuruh join lah. Nampak dia akan buka satu browser. Ni saya tak nak buka lah. Sebab saya tengah buka Teams nanti jadi jam. Okay ya? Faham. Boleh faham lah. Jadi student cikgu tu boleh sama ada gunakan browser. Continue this browser. Ataupun kalau dia dah install Teams dia boleh pakai lah. Okay. Itu antara kelebihan ataupun penggunaan Teams lah. Ya cikgu? Okay, saya rasa setakat tu lah. Ini pun rasa macam dah banyak dengan berat dah ni. Takut boleh hadam lagi ke? Boleh lagi ke? Okay, so saya close ataupun saya send update je lah. Oh sorry, tadi masih lagi tak edit. No subject ni kita letak lah subject bengkel contoh kan. Okay. Oh masih lagi tak update. Okay, alright. So dah ada dalam general. So link ni cikgu boleh share kan lah kepada student cikgu untuk dia orang klik je, nanti dia orang boleh join lah Zoom meeting dengan cikgu. Okay, saya rasa setakat ni je lah sesi saya petang ni. Ke ada minta penambahan ke daripada cikgu Puan Faizah ke? Ada soal jawab ke daripada peserta-peserta ke? Saya buka sesi Q&A lah sebelum kita tamatkan sesi kita pada petang ni. Moderator Azlina. Ya. Nampak pun semua khusyuk je dengar. Ada soalan tak? Tak ada soalan pun. Cikgu, ada saya nak tanya. Ya, sila. Okay. Siapa tu? Saya Okey, Assalamualaikum. Saya nak tanya, kan tadi masa yang dekat kelas tadi tu, kita kasih assignment dekat student kan. Lepas tu lepas dia buat dia akan return balik dekat kita. And then kita nak check dia punya assignment tu, kita kena print ke ataupun check online ke macam mana? Untuk Check kita di bagi dalam- sebelum kita bagi grade tu. Kita check dalam Microsoft Teams tu lah. Maksudnya bila kita tekan Teams,
Nampak tak cikgu? Nampak, nampak. Ya. Ni kelas 1 Dili tadi kan. Dia Ah. punya assignments tu akan terpapar di sinilah. Macam ni tadi, saya try dekat student ni, saya tak bagi bahan apa-apa pun, dia pun tak submit bahan apa-apa pun. Tapi saya dah bagi markah kat dia, tengok dekat graded ni ya. Okay, contoh subjek bio ni kan. Okay, tak adalah nampak hasil dia sebab saya pun tak boleh nak demo dengan student. Kat feedback ni lah kita boleh bagi komen. Mungkin bahan yang dihantar tu ada kat sini lah. Faham tak? No work attached. Jadi kalau benda tu Word, dia mungkin akan terpapar Word kat sini. Kalau benda tu Excel, mungkin ada file Excel. Kalau benda tu link internet, tengok pada student ni lah dia boleh jawab. Jadi maksudnya kita marking dia punya assignment tu through, kalau Word sebut salah, kalau Excel lah macam tu ya? yes. Maknanya student ni pun dia jawab ikut soft copy lah. Maksudnya bukanlah cikgu suruh dia print satu benda lain ke, dia ambil gambar ke. Ikutlah. Sebab saya pun tak pernah nampak menu sebagai murid kat sini. Sebab kat sini pun kita tak ada attach sebab kita ada resource je lah. Kita boleh letak resource tadi kan. Resource maksudnya dia add lah. Okay, Word document kan. Contoh bahan. Okay, saya attach satu Word contoh kan. Okay. Title ni saya letaklah latihan bio yang kedua. Okay. Point saya letak 100. Alright, dan saya terus. Ni dia ada beritahu ni, by default student cannot edit this file. Kalau nak change permission kita kena letak student can edit lah. Edit their own copy makna semua orang ada file masing-masing. Kita ambil yang ni ya, their own copy. Okay, ni dia nak bagi tahu je by default yang ni lah cannot edit. Okay, kemudian okay, dah siap semua, rasa dah tak ada apa dah. Okay, kita tekan assign lah. So, katalah dalam instruction ni yang kita kena bagi tahu tadi, student nak kena buat apa dalam file ni? Nak kena tulis karangan ke? Nak kena attach gambar ke? Nak kena masukkan bahan rujukan dia orang ke? Kan? Okay. Okay, nampak the assignment still distributing. Maksudnya dia tengah hantar lagi lah ya. So, memang depend pada kelajuan internet masing-masing lah. Kadang-kadang boleh jadi hang macam saya tadi, terkeluar sekejap. Okay. So student saya ada satu je kat sini. So dia kata per satu je turn in. So dia belum turn in lagi ni. Student ni. Ya, dia belum buka lagi. Not turn in yet. So kalau kita nak tengok feedback, kita mungkin tekan nama dia. So dia akan naik kat sini lah. Faham tak? Okay. Kita boleh tengok dia punya ayat-ayat dia ni. Okay, kita boleh tengok dia punya ayat-ayat. Ya. Okay. So dekat sinilah ruangan dia ni tadi. Untuk dia berkarya dalam menggunakan Microsoft Doc. Kalau cikgu bagi bahan PowerPoint, mungkin dia buat dalam PowerPoint. Boleh cikgu? Okay, harap menjawablah soalan tu. Okey, faham. Cikgu nak tanya lah cikgu. Okey. Rasanya application benda ni dia kena access through laptop lebih sesuai kot sebab majority students yang saya nampak diorang having smartphone lah instead of their own laptops. So dekat situ saya nampak satu drawbacks dia lah yang mana saya pernah share macam like video from YouTube and whatsoever. Students dia biasa diorang ada complain masalah internet slow is one thing. Second thing diorang kata teacher kita orang punya internet access data dah slow lah apa kan. Jadi benda ni saya takut capacity dia memerlukan internet connection yang tinggi. Betul tak cikgu? Ya betul. Saya setuju dengan kenyataan puan ni. Sebabnya memang the best practices kalau nak gunakan Teams ni through laptop lah. Dan boleh juga download di dalam handphone sebenarnya dan boleh guna dalam handphone. Tapi subject to student punya capability lah. Maksudnya dia tu boleh ke tak boleh, mahir ke tak mahir, ada data ke tak ada data. Jadi itulah kekangan dia ya. Kalau student-student biasa bawah B40 ni, kita tengok macam-macam lah dia punya drawbacks dia kan. Betul. Kalau student-student yang dah mahir, expert dengan mahir IT ni, saya rasa should be no problem lah. Ataupun mak ayah dia boleh supply monthly punya internet, okey lah. Betul tu. Jadi kita kena terima semualah. Maksudnya bila kita dapat teknologi ni, bukan semua boleh pakai, tapi semua masalah pun kita kena hadapilah. Maksudnya kita kena tahulah kan. Macam puan tadi dah nampak drawback. So mungkin puan ada alternatif puan sendiri ke. Ataupun tips ni bukanlah kita guna secara keseluruhan. Mungkin kita boleh guna sekali-sekala ke.
Ataupun just nak exposure je pada student kita ataupun lecturer-lecturer kan untuk gunakan Teams ni lah. Okey cikgu. Faham. Alright. Cikgu, Yes, nak tanya kalau yang macam katalah di domain lain tu kan boleh join as guest ke? No, guest ni masa video conferencing macam kita buat ni boleh. Tapi kalau dia nak access bahan-bahan dalam ni, kita nak bagi assignment, kita tak boleh bagi kepada guest. Kita kena bagi pada student kita. Maknanya dia ada valid ID lah, which is the same domain lah. Jadi kalau macam kita nak buat yang conference ni memang tekan yang button join tadi tu, lepas tu bagi kat student, memang kalau diguna apa-apa domain pun dia masih boleh join the conference lah. Dia Okey, klik terima kasih je join tu, boleh je, tak ada masalah. Terima kasih cikgu. Sama. Ya, kalau nak join conference tak ada masalah. Dia tak pakai ID apa-apa pun tak apa. Bila klik tu dia terus on je. As long as dia guna browser dia atau dia dah install. Tapi kalau dia nak access bahan-bahan, Teams, assignment dan sebagainya, they must have a valid ID lah. Terutama ID domain lah. Cikgu tuan tanya, saya ada dua soalan. Okay. Okey, yang pertama berkenaan yang Encik cakap kapasiti internet tadi. Kalau kita compare dengan Google Classroom, sebab so far most of the teachers dah boleh guna Google Classroom and then bagi task kat students and then student dah upload gambar dekat Google Classroom. And then kalau dekat Teams ni, kalau kita buat benda yang sama, hantar assignment dekat budak and then budak upload gambar, kapasiti internet tu sama ke atau Teams ni dia need more kelajuan internet yang lebih baik? And then soalan yang kedua. Okey, boleh ke? Boleh, saya teruskan? Teruskan, Okay. kedua. Soalan saya yang kedua, di Google Classroom, saya ada masalah bila saya nak menanda student punya assignment, saya hanya boleh pakai phone sahaja. Saya tak boleh pakai stylus pen. Okey. Tetapi kalau dekat Teams ni macam mana proses penandaan, sebab especially kalau maths, dia tak boleh nak conteng-conteng pakai tangan je sebab bila dia salah kita kena tulis equation yang sepatutnya kan. So boleh minta penerangan. At least kalau dapat tulis dengan pen jawapan dia kan. Okay. Soalan kedua tu menarik sebenarnya. Kalau nak explain tu saya macam kena buka satu sesi lain tau. Sebab dia menggunakan OneNote. Kalau cikgu biasa gunakan OneNote, dalam OneNote ni dia boleh digunakan annotate. Maksudnya kalau di smartphone kan dia pakai touchscreen kan. Ya betul. Punya isu tadi cikgu tak ada stylus pen. Betul? Tak, saya ada stylus pen. Saya nak ada stylus pen. Benda tu. Instead of tanda pakai phone sahaja. Saya nak sebab saya pun bukan expert sangat. Ada banyak admin lain yang boleh expert. Macam contoh kalau kenal cikgu Fazli Ishak daripada SK Taman Bukit Indah. Ataupun Cikgu Aman, Cikgu Aman kita orang punya pengurusi DC. Dia memang banyak menekankan digital ink. Maksud digital ink ni, kita boleh write equation tu kat dalam OneNote. Ya betul. Dalam OneNote ni. Maksudnya, saya pun tak ingat kat mana kita nak letak OneNote. Okey Encik. Okey Encik, untuk OneNote tu saya tahu kita type, kita pakai pen and then I boleh convert dalam bentuk equation. Okey, untuk OneNote tak ada masalah, cuma dari segi bila student submit tu, okay, for example student submit dalam bentuk PDF ataupun dia submit dalam bentuk image, which biasanya budak memang buat dalam bentuk image lah, dia tulis kat kertas, dia snap, nah cikgu sign kan, cikgu check. So adakah kita kena convert benda tu ke dalam OneNote and then hantar balik ke dia ke, atau I boleh terus buka PDF and image tu terus sign, terus marking di situ? Depend pada student tu hantar pada you. Maksudnya dia hantar gambar, dia snap picture tu dia letak dekat WhatsApp ke, dia PM you direct personal ke, ataupun dia letak dalam notebook yang kita sediakan ni. Yang dalam notebook yang kita sediakan ni lah, sebab maksudnya kalau dia letak dalam ni, supposed to be kita boleh tanda dekat dalam notebook tu jugalah. Correction kita boleh buat dalam tu lah. Tu maksud saya tadi. Kalau student tu dia mahir guna OneNote juga, maknanya cikgu dah terangkan sikit. Sebab dalam kelas ni tadi, dekat post ni tadi, kita boleh nampak notebook masing-masing kan. So dalam menu dia pun nanti, dia boleh nampak nama dia sendiri juga. So dia letak kat bahagian dia lah, contoh cikgu Mahira ni kan. Okay, dia nak letak, kita buat satu baru kat sini. Contoh kat kelas note ni, dia untitled ni dia paste kat sini jawapan dia.
kita boleh tengok. Lepas tu student B, contohlah nama Abu kat sini. Kita tengok pula dia post jawapan dia. Dan kita tandalah. OneNote tu kalau pakai Android, memang best practices dia boleh tanda terus lah. Soalan satu tadi saya lupa tadi apa cikgu ya? Soalan satu tadi, capacity internet kan? Berbanding Google Classroom dan Teams sebab budak dah quite selesa juga dengan Google Classroom sebenarnya. Okey, betul. Jadi ini pun salah satu isu dan dilema jugalah pada guru, bukan pensyarah saja. Macam pensyarah saya rasa mungkin baru berjinak-jinak dah biasa guna Google Classroom. Okey, it's no problem. Sebenarnya Microsoft Teams ni kita introduce ni sebab tu tajuk dia hanya introduce pengenalan untuk pensyarah-pensyarah meluaskan lagi pengetahuan untuk gunakan. Saya tak kata benda ni wajib ke apa ke, cuma pendadahan je. So you can compare yourself lah, tengok mana yang sesuai, mana lagi banyak function, mana banyak lagi sesuai. Tapi kalau you rasa drawbacks tu come from your student, maksudnya internet, device, accessibility. So memang ada banyak lah pro and con kat situ. Untuk gunakan internet pula, data saya rasa tak ada masalah. Sebab student bila dia langgan internet, contoh 1 GB sehari kan, ataupun sekarang ni ada banyak promo, contoh Yes ada 10 GB kan unlimited. So sebenarnya penggunaannya lebih kurang aja. Ya. Tengok mana yang dia banyak guna lah. Dia sebenarnya yang banyak tu bila kita download data contoh, upload, streaming. Streaming tu macam ni kita buat video ni pun quite makan banyak data. Kalau kita memang baca WhatsApp je, masuk Telegram je, ataupun baca laman web je, dia tak banyak data sebenarnya. Jadi itu yang saya kata tadi, depend pada usage student tu sendirilah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Betul. Kadang-kadang student ni dia main game banyak dah. Bila kita bagi assignment tinggal 1-2 MB je kan. Tu yang dia bagi alasan tu. Dia dapat 40 GB. Alright, terima kasih itulah cikgu. antara tangan. Okey, sama-sama. Okey, terima kasih. Okay. Rasanya ini soalan yang terakhir dah ya. Okey. Sebab kita dah pukul 4-6 minit dah. Okey. Boleh? Boleh. Okey, sebelum kita mengakhiri sesi webinar, dijemput Puan Mahira jika ada sedikit perkongsian. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Azlina dan juga Puan Nurfaiza serta para pensyarah Kolej Matrikulasi. Cuma saya nak nak bagi tahu sikitlah secara kasar. Macam tambah sikitlah daripada yang Cikgu Fadli bagi tahu. Macam Teams ni perbezaan yang kita nampak Teams antara Teams dengan Google Classroom. Teams ni kita boleh dia banyak add-ons. Tu kelebihan dia. Tapi yang tu kita akan masuk ke sesi yang berikutnya lah. Berbanding dengan Google Classroom, dia cuma feature-feature dia tak pelbagai. Tapi kalau macam Teams ni macam-macam kita boleh masukkan di situ untuk tambahan. Contohnya kalau kita nak masukkan si sertifikat ke apa, kita boleh gunakan add-ons. Lepas tu satu lagi Cikgu Fadli, yang link tadi, kan Cikgu Fadli bagi link yang panjang kan. Boleh tak kita pendekkan link tu? Link tu memang panjang. Tapi kalau kita nak paste direct ke media sosial, saya rasa tak perlu pendekkan. Tapi kalau cikgu nak pendekkan juga, boleh ada kaedah. Biasa guna tak gg.gg atau bly? Biasa? Boleh shortkan URL tu di laman web bly atau gg.gg tu lah. Okey Okey. Faham Cikgu kan? Cikgu Mahira nak buka live video, nak nampak muka cikgu. Buka video sini gelap. Tak nampak. Okey. Hujan tu sana. Lepas tu satu lagi tambahan berkenaan hak yang Cikgu Eden Hafiza ketanya tadi. Macam penggunaan assignment pelajar tu kan. So kelebihan Microsoft Teams ni kita boleh hantar nota ataupun kita bagi nota secara direct kepada pelajar dan kita boleh buat video conferencing macam ni lah dekat pelajar berbanding dengan Google Classroom.
Tapi kita bukan kata nak suruh cikgu ni, cuma cikgu sekarang ni cikgu bandingkan mana yang cikgu rasa elok untuk cikgu gunakan antara cikgu dengan antara Teams dengan Google Classroom. Kalau cikgu selesa dengan Google Classroom, teruskan. Tapi kalau cikgu nak gunakan Teams tu terpulanglah. Sebab kita tak ada paksaan. Kita bagi pendedahan penggunaan kepelbagaian dalam menggunakan menyampaikan bahan pengajaran kita. Tu je. Rasanya tu je lah untuk petang ni. Terima kasih diucapkan kepada semua lecturer-lecturer Kolej Bakti yang sudi bersama-sama lah dalam meeting kita pada petang ni. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Puan Azlina. Ya, terima kasih pada Puan Mahira. Jadi rasanya kita tutup sesi webinar kita pada petang ini ya. Okey, terima kasih kepada Encik Muhammad Fadli atas kesudian berkongsi ilmu dalam webinar petang ini dan juga terima kasih kepada Puan Mahira binti Mak Ravi atas kesudian bersama-sama kami pada petang ini. Diharapkan segala perkongsian dan maklumat yang disampaikan dapat membantu kami melaksanakan PDPC dengan lebih baik. Kami selaku penganjur memohon maaf jika terdapat kesilapan sepanjang sesi webinar berlangsung. Okay, akhir sekali, terima kasih juga kepada semua peserta webinar pada petang ini. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Terima kasih Cik Mahira. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Okay. Semua peserta diingatkan supaya untuk hand up ya. Jangan lupa up. Terima kasih Cik Fadli. Boleh akses ke recording? Cikgu Fadli rekod tadi kan? Ya. Turn on.